Tasawuf ni ikhwan satu ilmu yang kotor, ayat acak pun tak kotor lagu dia. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotor, lebih kotor daripada ayat acak dalam parit. Lebih pada akidah, maupun pada ibadah, maupun pada akhlak. A to Z, semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saya boleh buktikan satu persatu. Saya buktikan satu persatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang dimuliakan sekalian, berjumpa kita di channel Ahli Sunnah Group Production bersama dengan anda. Saya host yang akan mengacarakan video pada kali ini. Para penonton sekalian, hari ini kita dikejutkan lagi sekali dengan tuduhan-tuduhan serta dakwaan yang melampau daripada seorang agamawan di Malaysia terhadap ilmu tasawuf, ilmu kesufian dan juga ilmu tarekat. Yang mana beliau mendakwa bahawa tasawuf ataupun ilmu tarekat ini, kesufian, adalah satu ilmu yang sangat-sangat kotor, lebih kotor daripada air longkang. Bahkan ianya diamalkan mesti bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini adalah satu tuduhan yang melampau dan tidak boleh diterima oleh majoriti umat Islam, terutamanya kepada para alim ulama, para tabi'in dan juga para salafus salih yang telah sekian lama beramal dengan ilmu tasawuf. Nonton sekalian, ayo sama-sama tanpa membuang masa kita dengarkan video yang telah pun kita sediakan untuk tontonan anda semua. Tengok apa Imam Syafi'i kata. Saya ulang lagi satu ikhwan. Siapa kita tidak dapat pendedahan yang betul apa itu tasawuf. Tasawuf ni ikhwan satu ilmu yang kotor, ayat acak pun tak kotor lagu dia. Allahu Akbar. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotor, lebih kotor daripada ayat acak dalam parit. Lebih pada akidah, maupun pada ibadah, maupun pada akhlak. A to Z, semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saya boleh buktikan satu persatu. Kotor ni maksud dia najis. Saya buktikan. Orang kata Wahabi ialah mereka yang menolak Sufiyah. Wahabi ni tak suka mengaji tasawuf. Kan? Betul tak? Orang kata, memanglah hang jawab tu, orang tanya satu soalan kan. Ni benda ni boleh tak boleh? Kita kata berdasarkan hukum fiqh tak boleh. Dia jawab, dia kata betul, berdasarkan hukum fiqh tak boleh. Tapi di sisi orang tasawuf boleh. Ya? Dia ada hukum. Kita kata di sisi orang fiqh boleh, boleh. Tapi di sisi orang tasawuf tak boleh. Orang fiqh ni depa ni puasa tak makan tak minum lah. Tapi orang tasawuf lain. Orang tasawuf ni dia lain. Puasa depa cara lain. Tengok. Ada makam ni dia. Huru hara dia. Huru hara pula dah. Huru hara. Tasawuf satu ilmu yang cukup kotor. Nampak Cukup kotor. Dia tuduh hanya Mari najis. saya buktikan satu persatu. Cukup kotor. Baik, Imam Syafi'i kata apa? Ini Imam Syafi'i kata. Dalam Manaqib Syafi'i ni siapa tulis? Imam Baihaqi. Imam Baihaqi tulis Manaqib Syafi'i. Dalam Manaqib Syafi'i dia kata, "Law anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam ya'ti alaihi az-zuhru illa wajadtuhu ahmaq." Seandainya seorang jadi sufi, pengamal tasawuf di awal pagi, dia pergi belajar tasawuf pada awal pagi, maka sebelum zuhur engkau dapati dia termasuk orang yang paling bodoh. Bodoh tu main cepat. Ahmak ni bodoh kan? Tapi ahmak ni bodoh dalam bodoh. Kumpul semua orang bodoh, dia paling bodoh. Itu nama dia ahmak. Kalau dia start belajar tasawuf pada waktu pagi, sebelum masuk zuhur, dia akan keluar dengan bodoh. Masya Allah. Macam tu sekali ya. Imam Syafi'i kata apa dia? Bodohnya. Ini ada dalam Hilyah Al-Ulama oleh Abu Nu'aim. Kata dia, usul tasawuf al-kaslu. Pokok asas kepada tasawuf malah. Malah itu asal kepada tasawuf. Orang sufi ni malas kan? Kita kata macam tu. Boleh? Boleh. Saya buktikan beberapa nota kaki yang saya buat. Orang sufi ni malas. Antum tengok. Yang pertama, antum kena tahu. Tak ada orang belajar tasawuf ni
dia boleh belajar dengan elok, melainkan akan ada pada diri dia hulu melampau. Allah Akbar. Saya ulang. Benci betul dengan tasawuf. Mana-mana antum tengoklah nama tasawuf, nama sufi, nama tarekat, benda ni akan ada hulu. Ini saya buat nota kaki daripada dirasat fi tasawuf. Dia pukul rata tu. Dirasat fi tasawuf oleh Dr. Ehsan Hilali Zahir. Satu buku besar. Dia tulis apa nama? Jenayah tasawuf dan sufi. Antum kena dapatkan buku tu. Islam tu suci, Islam tu mulia, Islam tu sempurna. Yang salah bukan Islam. Yang salah bukan agama tetapi pemeluk dia. Yang salah bukan agama tetapi penganut dia. Tu dia. Yang salah bukan agama tetapi umat dia. Takkanlah hanya kerana kesalahan penganut, takkanlah hanya kesalahan pemeluk, takkanlah hanya kerana kesalahan umat dia, kita nak remehkan Islam. Totally Islam tak betul, totally Islam tak kena. Sama dengan konsep tadi, walaupun ada tarikat yang tersasar, ada tarikat yang sesat, ada tarikat yang salah, adakah kita totally nak menghukum tarikat yang baik, tarikat yang betul, tarikat yang benar berlandaskan acuan Quran dan Sunnah? Sahih. Adakah kerana kita tidak pernah belajar tentang soal ini, kita tak mengerti tentang soal ini, kita tak memahami tentang soal ini, kita terus mengatakan dia tak ada? Ini cara yang tak betul, ini adalah jalan bid'ah. Allah Akbar. Sedangkan kita tak pernah pijak pun pada tempat tu, kita tak pernah menyelam pun dalam sungai tu, kita tak pernah masuk pun dalam air tu. Betul. Kita hanya duduk di bibir pinggir saja, terjun pun tak, menyelam pun tak, rasa air tu pun tak, kita nak kata benda tu salah, benda tu tak ada. Ini silap. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Sekiranya anda menolak dalam keadaan anda tak mengerti, anda menolak dalam keadaan anda tak memahami, anda menolak dalam keadaan anda tak melalui pun jalannya. Ya. Kalau anda lalu nak kata salah, itu boleh bincang lagi. Kalau anda lalu nak kata tak betul, boleh bahas lagi. Ni anda memang tak pernah masuk, terus kata salah. Anda tak pernah pijak, terus kata tak betul. Sebenarnya zaman Nabi bukan kata tak ada tarikat, tetapi belum dinamakan tarikat. Tarikat zaman Rasulullah dah ada dua. Satu tarikat wajib, satu tarikat sunnat. Apa dia tarikat wajib? Yang kita duk buat rukun Islam itulah jalan Rasulullah, jalan nak kenalkan kita dengan Tuhan, jalan nak dekatkan kita dengan Tuhan. Semayang tu tarikat wajib, jangan tinggal. Puasa bulan Ramadan tarikat wajib, jangan tinggal. Zakat itu juga tarikat wajib, jangan tinggal. Baca Al-Quran tarikat wajib, jangan tinggal. Yang sunnahnya yang mana? Yang amalan-amalan sunnah itulah yang sahabat-sahabat yang hidupkan tu, yang wali-wali Allah hidupkan, orang-orang soleh hidupkan, yang kita dah lama matikan. Orang-orang soleh tiap-tiap malam bangun solat tahajud, itulah tarikat sunnat. Orang-orang soleh berpuasa Isnin Khamis, itulah tarikat sunnat. Orang-orang soleh duk berwirid, itulah tarikat sunnat. Zikir, itulah tarikat sunnat. Baca hizib, itulah tarikat sunnat. Tu je isi-isi tarikat. Tarikat ni hak tang sunat, hak wajib tak ada. Tak ada orang yang cuba nak memperbaharui solat. Solat subuh sikit sangat 2 rakaat, tarikat kita 10 rakaat lah solat subuh. Tak ada. Tarikat mana pun tak kata solat subuh 10 rakaat. Tak ada. Yang wajib kita tak kacau. Yang ni yang dah wajib, kita kena lalui jalan ni. Tu makna dia tariqah, jalan. Ya. Jalan nak bagi dekat dengan Allah, jalan nak bagi rapat dengan Allah, jalan nak bagi muraqabah dengan Allah. Puasa begitu juga nak mendekatkan kita dengan Allah, tak payah ubah. Tak payah puasa wajib bulan Ramadan campur bulan selepasnya, tak payah tambah, tak ada orang tambah pun. Zakat tu sudah ada ketentuan dia, cukup haul, cukup nisab, bayarlah dia. Orang yang tak cukup tak payah bayar. Orang kaya wajib keluar zakat, orang miskin wajib terima zakat, tu saja. Hak tu jangan tinggal, hak ni. Sebab kelemahan umat Islam sekarang ialah meninggalkan amalan-amalan para nabi, amalan-amalan para rasul, amalan-amalan para sahabat yang menyebabkan kita lemah. Inilah ada penduduk semayang 10 rakaat, 30 rakaat, beratus rakaat. Ada imam-imam dulu sampai 1000 rakaat. Salah ke semayang 1000 rakaat? Nabi tak pernah buat. Bid'ah ustaz, bid'ah pula. Nama lagi sunat.
Dah sunat ikutlah berapa nak buat pun. Kalau hak wajib tambah tadi baru salah. Kita ni bincang bab wajib ke bab sunat? Kita bincang bab wajib ke bab sunat ni. Katakanlah Nabi tak pernah solat sunat, tak pernah solat sunat tahajud sampai beratus rakaat. Wali-wali Allah 1000 rakaat, imam-imam 1000 rakaat, jadi bid'ah ke? Benda yang kita duk bincang ni benda wajib ke benda sunnah? Bila benda sunnah terbuka, siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak dapat apa-apa. Kadang-kadang dia tak faham. Macam kita tune baca Yasin malam Jumaat tu, boleh dia kata baca Yasin malam Jumaat jadi bid'ah. Bila kita tanya balik, orang yang tak baca Yasin tak kena apa-apa. Tak fair lagu ni. Saya baca Yasin malam Jumaat, ustaz bid'ah. Orang tak baca Yasin tak kena apa-apa. Peliknya tak? Baca Quran kena bid'ah, orang tak baca tak kena apa-apa. Tidak ke pelik? Sepatut orang baca Quran ada dapat benda-benda baik, pujian baik. Hak tak baca tu tak dapat apa-apa, hak baca kena. Allah. Benda-benda kecil macam ni. Jangan kita lupakan jasa besar orang-orang tarikat yang sebenarnya membawa Islam ke Nusantara ini. Mungkin tadi ada satu soalan, perlukah kita masuk tarikat, perlukah kita masuk tasawuf contohnya, atau belajar ilmu tasawuf? Nak jawab soalan tu simple saja. Nak mengaji ilmu tasawuf, hukumnya apa? Fardu ain, bukan sunat lagi pun, memang wajib. Sebab tasawuf itu adalah antara ilmu fardu ain Islam, termasuklah ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Tiga tu fardu ain. Fardu ain. Itu sebabnya kalau kita nak ikut kaul Imam Syafi'i yang tersendiri, bahasa Arab tu sepatutnya fardu ain disenangkan jadi kaul, jadi fardu kifayah. Sebab ta'zirul amal memang susah untuk mewajibkan semua orang mengaji bahasa Arab. Tetapi tasawuf, ilmu tasawuf tu masih lagi fardu ain. Sama dengan ilmu akidah dengan ilmu fiqh. Tetapi seperti mana itu ada kita daripada hadis Jibril AS, Islam, iman, ihsan, itulah di mana agama kita memang ada dia punya perspektifnya, perspektif Islam iaitu fiqh, perspektif iman iaitu akidah, perspektif ihsan itu yang tasawuf. Yang tiga-tiga ini memang wajib untuk kita semua mengaji dan tahu. Cuma namanya lain-lain, cuma mazhabnya lain-lain. Jadi kalau kita tahu dalam ilmu akidah ada dua mazhab, Asy'ariyah, Maturidiyah dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam fiqh ada 4 mazhab yang kita sepakati. Mazhab Syafi'i di tempat kita, Maliki, Abu Hanifah, Imam Hanafi dan mazhab Hanbali. Tetapi dalam tasawuf mazhabnya banyak, bukan 2 atau 4, mencerminkan hadis itu sendiri. Bila mana baginda Rasulullah SAW diminta tanya apa akhirnya anil Islam, dia dapat jawab, baginda jawab dengan 5 rukun Islam, 1, 2, 3, 4, 5, boleh diukur. Bila ditanya akhirnya anil iman, baginda jawab dengan 6 rukun iman. Tetapi bila tanya akhirnya anil ihsan, apa maksud ihsan, iaitu apa maksud tasawuf itu? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Dah tak ada nombor. Seperti mazhab-mazhab dalam tasawuf memang tak ada nombor. Jadi di sini di Malaysia, kalau tak percaya, bila kita pergi masjid, semua masjid pun, termasuk sekarang ni Alhamdulillah saya difahamkan masjid Darussunnah pun, di negeri Darussunnah, lepas solat pun sebabkan Covid ni memang ada buat wirid lepas solat. Jadi kalau kamu bukan datang daripada Nusantara, macam kalau saya duduk mengembara di negeri Arab atau di negeri Barat contohnya, bila orang tengok lepas solat duduk wirid jaharan pula tu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita wirid lepas solat sometimes dia jaharan li ta'limin nas. Itu illah dia, untuk mengajarkan masyarakat macam mana nak zikir kan. Kalau kamu datang dari negeri Arab, kamu nampak macam ni, atau malah negeri Pakistan atau India pun, dia kata ini orang tasawuf, ni orang ahli tarikat, walaupun sebenarnya secara orang kata officialnya you tak tahu kita masuk tarikat mana. Masya Allah, macam itulah sebatinya, secara naturalnya, secara fitrahnya, bagaimana ulama-ulama tasawuf dulu membawa Islam ke Nusantara ini sampai very effective, sampaikan naturalize. Kita lahir-lahir sama ada di Gombak atau di Perak atau di sini Sendayan, pergi masjid memang dah, walaupun bukan formally join tarikat, dah ia dah macam orang tarikat, cuma tak tahu tarikat mana. Ya Alhamdulillah, cukuplah, hadis kifayah. Subhanallah untuk orang awam. Jadi kita tak pernah nak menyusah-nyusahkan, Alhamdulillah. Jadi
Saya faham bila nampak program ni, muhadarah isu-isu semasa Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, it's high time, it's important, and here we have Datuk Nordin, for example, daripada pihak Jakim, and I think ini mencerminkan di mana kita nak balik-balik pada go back to basics. Inilah bagaimana agama Islam yang memang kita faham di tanah Melayu ni untuk 9 negeri, dan sekarang dah ada 14 negeri, Alhamdulillah, Malaysia. Daripada dulu kala sampai sekarang macam ni, daripada zaman Sultan Melaka lagi. Di sinilah tempatnya Mufti Ahmad, Syekh Ahmad ni adalah Mufti Negeri Sembilan yang membaca doa untuk kemerdekaan kita. Oh, seorang tarikat, seorang tasawuf. Jadi antara mungkin manalah tahu kalau kita ada ustaz-ustaz muda yang tak faham antara perkara-perkara ni. Itu yang pentingnya, la yudraku kulhu, la yudraku kulhu. Don't throw the baby along with the bathwater. Kalau kita tak faham sesuatu, tawakuf, seperti ada yang antara ulama kita kata tadi. Jadi di sini saya nak habiskan mungkin sebihan saya sendiri dengan reflect Imam Al-Ghazali itu sendiri. Kita ni, kalau kita ni daripada bukan benua Nusantara tapi rantau Nusantara ni, jadi little Ghazali, maknanya kita insya-Allah complete Islam Iman Ihsan. Maknanya ini antara kita yang mengikut wasiat guru pada Imam Syafi'i, Imam Malik radhiyallahu anhu, bila Imam Malik kata, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang mengaji ilmu zahir, iaitu fiqh dan selainnya, tapi tanpa mengaji ilmu batin, tasawuf, dia will be in danger untuk jadi fasik. Maknanya jatuh jadi macam kalau orang Melayu boleh terjemah ni, jadi lawyer buruk. Allahuakbar. Mengajar fiqh hanya untuk tahu apa dia punya hiyal, apa nak lari daripada sini dari situ untuk ini tak apa, kita dah cukup syarat, cukup rukun, tapi sunat tak buat. Contohnya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazallaka. Tapi opposite dia ni, balance yang kita kena ada. Opposite dia, kalau siapa yang belajar ngaji ilmu batin saja, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, tapi tak syariat, tak ada ilmu fiqh, masalahnya takut nanti masuk dalam ajaran sesat. Seperti banyak ulama tadi kita dah dengar cerita di mana dia orang tak cukup mengaji bahasa Arab, tak cukup, dan nak jadi syekh tarikat. Itu yang jadi macam ni. Jadi the balance of the Nusantara that we've always shown the world is wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang combine both zahir dan batin, bukan saja macam Imam Al-Ghazali tadi daripada kitab Al-Mustazhiri, dia karang kitab Fadail Batini sebagai hadiah pada khalifah pada masa tu, Abbasiyah, Khalifah Al-Mustazhiri. Nama kitab lain-lain lah, Fawaid macam itu. Masalah ni orang yang jadi macam mungkin zaman sekarang jadi hippie sufis. Dia dekat Amerika Syarikat, you tak payah masuk Islam pun, you just tak apalah, you nak join zikir, jadi macam hippie sufi macam tu lah, tak ikut lagi dah agama. Tetapi at least that is one step nak dekat dengan agama, kita doakan lah. Antara orang di Amerika Syarikat contohnya, nanti kita dengar kitab Rumi, contoh yang terkenal kan. Kitab Rumi ni sezaman ni, Imam Rumi, Maulana Rumi sezaman dengan zaman Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Around that time, during the time of untuk orang kata the pioneers of Daulah Uthmaniyah, the pioneers of Daulah Uthman. Jadi bila kita dengar, bila perkara macam yang kafir mentakfirkan, ini antara perkara yang kita kena larikan, kejauhkan diri daripada perkara itu. Jadi tuan-tuan puan sidang penonton sekalian, itulah dia tadi video yang telah pun kita bawakan kepada anda, juga panelis-panelis yang telah pun menjawab serta melontarkan hujah-hujah yang cukup bernas dan tuntas untuk menjawab segala tohmahan, segala dakwaan dan juga tuduhan daripada mereka yang memusuhi serta membenci umat Islam yang mengamalkan ilmu tarekat, ilmu tasawuf dan kesufian. Kerana itu, ilmu tasawuf merupakan satu ilmu ataupun cabang ilmu daripada cabang-cabang ilmu Islam, merupakan satu ilmu yang asas yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam melalui sabdaannya ketika mana baginda didatangi seorang lelaki, iaitu malaikat Jibril alaihissalam menyerupai seorang lelaki, bertanya berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan rukun iman dan juga rukun Islam. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu juga bersama dengan para sahabat yang lain, para sahabat melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga mendengar apa yang ditanya oleh lelaki tersebut. Lalu lelaki tersebut bertanya dengan soalan, mal ihsan, apakah itu ihsan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al ihsan, ihsan itu adalah engkau beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat, nampak, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya engkau tidak mampu untuk menggapai makam tersebut, tidak mampu untuk melihat, tidak mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat,
memerhati dan menyaksikan amal kamu. Sesungguhnya, sedang penonton sekalian, kita yang bergerak sebagai seorang Muslim wajib, bahkan ianya fardu ain, perlu dipelajari oleh setiap Muslim yang mukallaf, kerana ianya dapat mendekatkan kita serta mengenal siapakah dia pencipta di atas dunia ini. Ianya ada satu jalan, satu tariq untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang penonton sekalian, semoga dengan apa yang telah pun video yang kita sediakan dapat merungkai segala persoalan-persoalan serta menjawab tohmahan-tohmahan yang dilontarkan serta dilemparkan kepada ilmu tasawuf ataupun ilmu tarekat. Jadi selayaknya perlu kita jauhkan diri daripada mereka yang berniat busuk, berdusta atas nama agama, yang tidak menyampaikan amanah ilmu dengan kejujuran. Kita hendaklah mencari guru serta mendekatkan diri, melazimi ulama-ulama yang hakiki, ulama-ulama yang mursyid, bergerak di atas landasan ahli sunnah wal jamaah, diiktiraf di kalangan ulama-ulama dan tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah. Jadi sedang penonton sekalian, setakat itu saja video kita pada kali ini. Semoga dapat manfaat daripada apa yang telah pun kita kongsikan untuk anda pada episod kali ini. Berjumpa lagi kita di lain video. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk menyokong terus kami. Terima kasih di atas sokongan yang anda berikan kepada kami. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan butang loceng, like dan juga kongsikan, share kepada umat muslim di luar sana. Semoga apa segala persoalan-persoalan yang terbuku di dalam hati mereka terjawab dan insya-Allah dikurniakan dengan cahaya petunjuk kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على